Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, semua nampak kan? Okey. So, insya-Allah hari ni saya akan sambung bab 5 iaitu bab bulatan. Okey. Sebelum tu saya nak tanya siapa pernah dengar perkataan bulatan ni? Mestilah pernah kan? Time roundabout pun tahu kan itu adalah bulatan. Dan tayar juga adalah satu bulatan dan banyak sebenarnya di sekeliling kita adalah bulat, iaitu bulatan lah. So, apa kaitan yang kita nak belajar pada hari ni? Okay, so kaitan yang kita nak belajar pada hari ni adalah kita nak tahu dalam bulatan tu ada apa? Apakah yang dinamakan jejari? Apakah yang dinamakan diameter? Apakah yang dinamakan perentas? Itu semua kita akan belajar di dalam bab 5. So, hari ni saya akan cover insya-Allah dua subtopik, iaitu subtopik pertama adalah sifat bulatan dan subtopik kedua adalah sifat simetri perentas. Okey. So, ada satu lagi subtopik iaitu lilitan dan luas bulatan. Yang ini saya akan cover pada hari esok lah insya-Allah kalau sempat. Okey. So, saya akan pergi dahulu kepada sifat bulatan. Okey. So sekarang kamu tengok bulatan ni adalah satu titik yang sama jarak, nampak ni? Satu titik yang sama jarak dari satu titik tetap O pada suatu satah. Okey. Siapa pernah nampak bentuk bulatan? Mestilah pernah kan? Dia adalah bulatan. Okey. So di dalam bulatan ni dia ada apa? Mesti ada pusat. Okey, pusat dia mestilah center, berada di tengah-tengah bulatan tersebut. Okey. So apa lagi yang ada? Dia ada jejari. Okey, jejari tu apa? Jejari adalah panjang daripada pusat ke mana-mana titik di dalam di sekeliling bulatan ni lah. Contoh, kalau saya ambil daripada sini ke P ni, ini adalah jejari. Kalau saya ambil daripada sini ke satu titik di sini, sekejap saya tulis Semua dengar tak apa yang saya cakap ni? Contoh saya buat macam ni. Ini juga adalah R, okey? Ini juga adalah jejari ataupun radius. Jejari ataupun radius, okey? Contoh kalau saya ambil lagi ke sini. Ini pun adalah jejari juga. Jejari, okey? Boleh? Boleh. Jejari faham? Okey. Okey, jejari faham. Okey, good. Seterusnya jarak tetap OP, okey. Maksudnya jarak di antara jarak untuk jejari ni mesti sama. Kesemuanya mesti sama. Tak kira yang sebut tadi ke sini ke sini ke sini ke, semua sama. Sebab apa sama? Siapa boleh beritahu saya kenapa sama? Tak tahu. Sebab Sebab kalau tak sama nanti tak lengkap 360 darjah. Tak tahu. Boleh lah. Sebab kalau dia tak sama, dia tak jadi bulat. Dia mungkin akan jadi bujur. Mungkin akan jadi macam ni. Sebabkan dia bulat yang sama. Okey, maka kalau kamu pergi ke sini mesti sama panjang. Pergi ke sini sama panjang. Pergi ke sini sama panjang. Itu sebab dia. Sebab dia bulat. Bulat ni, kalau kamu tengok, kalau kamu tengok tayar lah, tayar kan, kalau kamu pergi titik tengah tu, contoh kat logo Pro 2 tu, okey, kamu ukur daripada Pro 2 sampai ke tayar tu. Okey, lepas tu tak kira lah kamu ambil daripada mana lah, daripada sini ke sini ke, sini ke sini, mesti sama dia punya jarak, okey. Itulah sifat jejari, iaitu dia sama panjang. Okey, tak kira di mana sahaja. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Alright, good. Okey. Seterusnya adalah lilitan. Okey, lilitan ni apa? Lilitan ni adalah di sekeliling bulatan ni. Inilah dipanggil lilitan. Okey, boleh? Ni lilitan
Satu lagi dipanggil diameter. Diameter apa? Diameter adalah kesemua ni. Diameter adalah dia daripada hujung ke hujung. Daripada hujung lilitan ke hujung lilitan. Ini adalah diameter. Diameter ni adalah 2 kali jejari. Kalau kamu perasan. Betul tak? Dia Betul. adalah 2 kali jejari. 2 kali jejari. So dekat sini 1 jejari, kat sini pun 1 jejari. So sebab itulah dia 2 jejari. So diameter boleh juga jadi macam ni. Ini juga diameter. Okay. Diameter tak kisah. Yang penting hujung ke hujung. Lurus. Dan menyentuh, dia menyentuh pusat. Okay. Boleh? Boleh tak? Boleh. Alright, good. Okay. Seterusnya tembereng. Okay, tembereng. Tembereng ni apa? Okay, jom kita tengok. Okay, tembereng ni adalah, dia adalah satu ruang yang mana dia memotong bulatan ni. Okay, dia pecahan lah kiranya. Kalau kamu tengok ni, kamu boleh faham kan? Yang sini, yang kecil ni adalah tembereng minor dan yang besar ni adalah tembereng major. Okay, dan satu lagi perentas. Perentas ni apa? Perentas adalah benda yang satu titik A kepada titik B, yang mana dia tidak menyentuh dia punya pusat. Kalau kita sentuh pusat, maka dia akan jadi diameter. Tetapi untuk perentas, dia tak sentuh pusat. Bila tak sentuh pusat, maka dia dinamakan sebagai perentas. Okay, boleh? Boleh. Boleh tak? Alright, good. Okay, so semi bulatan ni apa? Semi bulatan tu bermaksud bulatan yang separuh. Okay. Kamu boleh tengok di sini. Nampak kan? Senang je kan? Boleh? Boleh. Alright, good. Ni sudah terang tadi perentas tu apa. Dan tembereng minor, tembereng major tu kamu dah tengok kan tadi. Alright. Seterusnya adalah lengkuk major dan lengkuk minor. Okay. So, lengkuk major ni apa? Lengkuk major ni adalah lengkuk yang mana dia lebih besar daripada lilitan. Contoh lilitan di sini kan ada pembahagian PR dengan QS ni kan. Okay. P ke R. Okay. Yang mana kalau P ni naik ke atas melalui S kepada R ni, itu dinamakan lengkuk major. Manakala kalau P ke R melalui Q ni, nampak kan? Kamu nampak setunjuk ni kan? Itu adalah dinamakan lengkuk minor. Okay? So kalau itu adalah luas pula, kamu tengok luas sebelah sini luas yang besar ini adalah sektor major. Dan luas yang kecil ini adalah sektor minor. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. 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 Okay. So maksudnya kat sini ada sudut kecil dan sudut yang besar. Sudut yang kecil ni dipanggil adalah sudut sudut apa ni? Sudut yang kecil lah. Yang besar ni adalah sudut dia melebihi 180 darjah. Okey. Kalau yang besar melebihi 180 darjah. Okey. Kalau yang kecil ni dia kurang daripada 180 darjah. Okey. 180 darjah tahu tak macam mana 180 darjah? Tahu. Siapa boleh beritahu saya 180 darjah macam mana? Macam garis lurus. 180 darjah adalah garisan lurus. Okey. Alamak, saya ingat pula saya. Okey, dia adalah garisan lurus. Okey. Kalau garisan lurus ni adalah 180 darjah. Okey. So maksudnya kalau dia lebih besar daripada 180 darjah, maka ianya adalah sektor major. Kalau kurang daripada 180 darjah, dia adalah sektor minor. Okey. Boleh? Boleh. Boleh tak? Senang je kan? Boleh. Alright, good.
seterusnya. Okay, kita tengok pada contoh Contoh yang pertama. Okay. Alright. Contoh yang pertama. Berdasarkan raja di sebelah, namakan bahagian-bahagian bulatan yang berikut. Okay, kamu tengok. A adalah garis POS. Okay, mana POS? POS. Okay, kan saya cakap tadi. Kalau satu garisan titik hujung ke hujung dan bertemu di pusat, maka ia dinamakan apa? Diameter. Diameter. Alright, good. So POS ni adalah diameter. Okay. So seterusnya adalah lengkuk QS. Lengkuk QS. Lengkuk QS di mana? Di sini. Okay. Di sini adalah lengkuk QS. Okay. Q ke S. Okay. So lengkuk ini dinamakan lengkuk apa? Minor. Minor. Yes, lengkuk minor. Alright, good. Lengkuk minor. Okay. So seterusnya adalah rantau yang dibatasi oleh jejari OP. Jejari OP mana? Okay, jejari OP di sini. Okay, jejari OP di sini. Dan jejari OQ. OQ di sini. Okay, OQ di sini. Dan lengkuk minor PTQ. Okay, lengkuk minor PTQ di sini. So bermaksud semua yang ini. Yang ini. Yang ini rantau apa? Dipanggil adalah sektor Minor. Sebab Minor. apa? Sebab dia punya darjah di sini, dia punya sudut lebih kurang daripada 180. 180. yes, correct. Lebih kurang daripada 180. Okay, sebab itulah dinamakan sektor minor. Alright. Seterusnya adalah rantau yang dibatasi oleh perentas RS. RS di mana? RS di sini. RS di sini. Okay, RS di sini. Dan lengkuk meja SQTPR. SQTPR. Okay. So maksudnya semua di sini. Okay. Alamak. So maksudnya semua di sini lah. Okay. Kalau semua di sini, ini dipanggil apa? Kalau di sini dipanggil apa? Meja. Tempering meja. Okay. Alright, good. Kalau Maju. yang di sini SRU ni, Tembiran minor. kalau di sini dipanggil apa? So tambah lagi soalan. Tembiran minor. Yes, tembereng minor. Alright, good. Alright, good. Okay, so kamu dah faham lah sifat-sifat tentang bulatan. Okay, so kita pergi kepada seterusnya. Semua ada tak jangka lukis dengan pembaris? Ada. Ada. Okay, kalau ada keluarkan dan get ready untuk melukis. So hari ni saya akan ajar kamu macam mana kamu nak buat bulatan dan bahagian dalam bulatan. Okay. Semua dah get ready? Ada pembaris dan ada pensil dengan jangka lukis ni? Ada? Dah, get ready dah? Okay, boleh tak? Hello? Dah get ready? Dah. Oh, dah. Okay, good. Alright. So, saya akan ajar dulu macam mana kamu nak lukis bulatan. Okay. So, yang ini adalah cara kamu nak lukis bulatan apabila diberi jejari ataupun diberi sekejap Macam nak keluar je. Alright, sekejap So nak tengok balik dalam Google Meet. Takut ada yang nak masuk. Okay.
Semua dengar saya tak? Dengar. Okey. Ada masalah teknikal sikit. Okey. Sekejap okey. Kita sambung balik. Okey, semua dah get ready dengan pensel dengan jangka lukis dengan pembaris. Okey. So, saya akan ajar macam mana kamu nak lukis satu bulatan yang diberi jejari ataupun diberi panjang diameter. Okey. So, kamu tengok di sini. Pertama sekali, kamu kena tahu berapa panjang jejari yang diberi. Okey. Ataupun kalau diberi diameter, iaitu contoh dia bagi adalah 10 cm, okey. Diberi adalah 10 cm. Maka step pertama adalah kamu mesti cari dia punya jejari. So, kalau kamu nak cari jejari adalah diameter dibahagikan 2. So 10 bahagi 2 dapat berapa? 5. 5. Yes. So jawapan dia adalah 5 lah untuk tahu jejari dia. Okay. So sebagi dua situasi, iaitu pertama diberi diameter. Kalau diberi diameter, kamu kena cari jejari dulu, iaitu kamu kena bahagi dengan 2, iaitu 10 bahagi 2 lah. Contoh ni contoh sebagi. Okay. Dan situasi yang kedua adalah dia terus bagi jejari tu panjang berapa. Contoh yang soalan di sinilah 5 cm. Okay. So step pertama adalah kamu kena ukur kamu punya jangka lukis menggunakan pembaris sepanjang 5 cm. Okay, kamu tengok dia punya gambar di sini. Okay, nampak kan? Nampak. Cuba kamu ukur dahulu 5 cm. Okay, dah ukur? Dah ukur ke belum? Okay, kalau dah ukur, ada orang nak masuk lagi ke? Dah ukur dah? Kalau dah ukur, seterusnya, step seterusnya adalah kamu kena buat, kamu kena cocok yang tajam tu. Cocok yang tajam tu kepada satu titik. Maksudnya kamu kena buat satu titik. Lepas tu, bila kamu dah tahu satu titik tu, kamu cocok. Lepas tu kamu just buat lilitan je. Kamu just buat bulat. Boleh? Putarkan jangka lukis tu pada satu putaran yang lengkap. Okay? Cuba buat. Dapat tak? Dapat ke tidak? Dapat. Dapat? Lepas tu sekarang saya nak kamu buktikan betul ke tak jejari dia adalah 5 cm. So maksudnya kamu kena check. Kamu check guna pembaris kamu. Okay, kamu check lah daripada titik tengah ke mana-mana sahaja lilitan tu. Okay. Ke sini ke? Ke sini ke? Okay. Cuba check betul ke tidak dia adalah 5 cm. Okay, cuba check. Saya nak tanya, betul ke tidak? Siapa dah dapat masuk? Sekejap siapa tak dapat masuk? Okay. Dapat dah masuk? Dapat masuk tak? Okay. So semua dah buat kan tadi? Dah buat?
Dah. Belum lagi. Alright, good. Okay. Dah. Seterusnya, contoh kita nak membina diameter yang melalui satu titik tertentu dalam suatu bulatan berpusat O. Okay. So, kamu tengok di sini. Contoh 3 ni, rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. P ialah satu titik dalam bulatan itu. Lukis diameter yang melalui titik P itu. Okey. Nak lukis diameter pun ada kena tunjuk Okey. So, Kenapa? Ya. Kenapa tu? Kenapa tu? Okey. Alright. So, cara nak lukis diameter tu adalah kamu ambil pembaris kamu tu, letak kepada O dengan P. Itu sahaja. Lepas tu kamu buat garisan lurus. Itulah diameter. Okey? Boleh tak? Dah, semua dah buat? Boleh. Alright. Kiranya kamu letak pembaris kamu di sini. Okey? Ni pembaris kamu. Lepas tu kamu garis daripada sini. Dia melalui O dengan P. Itu adalah diameter. Okey? Itu sahaja. Okey. Seterusnya, membina perentas. Membina perentas yang melalui satu titik pada lilitan dan diberi panjang perentas itu. Okey. So, contoh 4 ni, kita tengok rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Okey. O dan satu titik A diberi iaitu pada lilitan di sinilah. Dan lukis perentas dengan panjang 3 cm dari titik A. Okey. Perentas sekata apa? Perentas adalah satu garis yang mana dia bertemu dua titik, contohnya A dengan C ni, tetapi dia tidak menyentuh pusat. Dia tidak menyentuh pusat. Okey. So, step pertama, kamu kena buka jangka lukis kamu sepanjang 3 cm. Iaitu kamu kena buat dalam gambar ni, macam ni. Ambil pembaris kamu, lukis 3 cm. Bukan lukis, ukur 3 cm. Okey. Selepas tu, kiranya kamu dah lukis bulatan Kamu dah lukis bulatan, satu bulatan, guna bulatan yang tadi pun boleh. Okey. Bila kamu dah ada satu bulatan tu, maka kalau kamu nak lukis perentas, nak lukis perentas, kamu kena pergi kepada satu titik A sebab dia kata apa dalam soalan ni, lukis perentas dengan panjang dari titik A lah, dari titik A. So kamu kena tengok titik A tu kat mana. Okey. So titik A kat sini. Kamu cocok titik A tu kat situ. Lepas tu kamu buat macam cara nak buat bulatan. Tapi jangan sampai bulat lah. Kamu buat sampai menyentuh di sini dan menyentuh di sini. Okey. Bila kamu dah buat macam ni, seterusnya kamu ambil pembaris, gariskan sahaja. Nampak tak sebenarnya di sini dia bersilang. Bersilang dengan lilitan ni. Maka di sinilah titik yang akan menyambungkan kepada A. Dan sama juga di atas sini, yang mana dia adalah bersilang juga di lilitan ni. Nampak di lilitan ni? Nampak tak bersilang? Nampak. Nampak tidak? Okey, kalau nampak terus gariskan. Okey, semua buat dulu. Boleh? Lepas tu kalau dah bagi tahu sir. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Okey, ikut. Tak apa. Minggu ni je lah online. Minggu depan kita jumpa. Minggu satu lagi. Okey? Minggu depan kamu cuti kan? Betul tak? Cuti ke? Cuti kan? Ke kamu rasa sekarang ni cuti je daripada awal tahun? Betul. Okey, boleh tak?
Dapat buat? Sekejap. Dapat buat perentas tak? Dapat. Senang je kan? Senang. Tak susah pun. Easy peasy je. Okay, boleh? Dapat Dapat. Alright, good. Seterusnya. Okay, seterusnya membina sektor major ataupun sektor minor lah. Yang mana dia beri jejari. Okay. Pertama sekali, kamu ada tak ni? Apa nama? Protector ni. Protector. 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 Sama je. Okay, kalau kamu ada pun bagus. Okay, good. Alright, so sekarang ni kamu nak lukis sektor yang mempunyai 160 darjah dan jejari 3 cm. Okay. Step pertama adalah kamu kena lukis bulatan lah, of course. Bulatan yang berjejari 3 cm. Okay. Okay, kamu lukis dulu bulatan yang berjejari 3 cm. Okay. Lukis dahulu. Ukur guna pembaris. 3 cm jaga lukis tu. Lepas tu cocok kat satu titik. Buat je bulatan. Buat je keliling dia punya jangka lukis tu. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay, bila kamu dah buat tu, kamu buat garisan lurus daripada P ke O. Iaitu dia punya jejari lah. Okay. Nampak tak? Nampak tak ni? Nampak kan punya gambar ni kan? Lepas tu, kamu ambil lah protektor kamu tu. Ambil protektor kamu, letak ni, nampak ni? Kamu protektor letak kat sini. Tapi dia punya jejari yang daripada O ke P ni mestilah selari dengan yang, alamak saya dah buat tebal pula. Dengan yang dalam protektor tu. Okay? Nampak tak? Nampak tak yang ni? Dia mesti selari. Bila selari di sini, kamu tengoklah dia punya darjah di sini. Nampak dia ada darjah kan? 0, 10, 20, 30, 40, 80, 90, 100. Maka kamu pergilah kepada 160 di mana? 160 di sini. Maka kamu tanda dulu di sini. Tanda di sini. Lepas tu kamu alihkan protektor tu, maka kamu garislah daripada O ke yang titik kamu tu. Tapi jangan sampai keluar. Sampai kat sini lah. Kat dia punya lilitan ni lah. Okay, boleh? Dapat tak? Dapat buat ke tidak? Dapat. Senang kan? Senang. Easy. Okay, saya nak kamu try buat sektor 30 pula. Daripada buat sektor 30 lah. Panjang dia jejari 3 cm. Okay, cuba buat. Cuba buat dapat berapa? Cuba buat macam mana? Sudut dia adalah 30. 30 darjah. Saya nak kamu buat yang 30 darjah pula macam mana? Ni sektor minor Sektor minor adalah lebih kecil daripada 180 darjah. Okay? Boleh Boleh. Kamu buat dulu. Sebagi masa buat dulu. Sebagian kita, aku dah duduk belakang ni. Okay, dapat tak buat? Dapat berapa? Macam mana Dapat. bentuk dia? Bentuk dia macam Bentuk dia akan dapat di sini lah kan? Kamu tengok, kamu buat macam tadi betul. Lepas tu sekarang kamu garis di sini.
di sini, maka kamu garislah daripada titik bulat ni ke sini, sampai sini je. Maka ini adalah sektor minor bagi 30 Minor. darjah. Okey. Sektor minor. Semua dapat macam tu? Dapat. Oh ya. Yeah. Alright. Okey, sekejap Okey, seterusnya. Okey. So kiranya sudah habis dah macam mana kamu nak sifat apa-apa sifat yang ada di dalam bulatan. Okey. Seterusnya saya akan masuk kepada sifat simetri perentas. Okey. Ya, siapa Nabila ni? Keluar balik. Then masuk balik. Alright, seterusnya adalah sifat simetri bagi perentas tu lah. Okay. So, diameter ialah paksi simetri bulatan lah. Okay. Ini adalah paksi simetri bulatan. Okay. Kalau kamu nak tahu, diameter tu adalah paksi simetri bulatan. Sebab apa? Sebab sebelum ni kan sekarang apa? Simetri ni apa? Paksi simetri ni apa? Paksi simetri ni adalah bila kamu lipat pada paksi simetri itu kamu mendapat luas yang sama. So, kamu lihat di sini, kalau kamu lipat di diameter di sini, maka luas di sini kamu dapat sama luas di sini. Betul ke tidak? Betul. Betul kan? Itu adalah dinamakan paksi simetri. So, kalau bulatan ni paksi simetri dia adalah diameter. Itu je. Okey. Seterusnya adalah jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu dan sebaliknya. Ini apa benda ni? Okey, yang pertama ni pertama ni kamu lihat dalam rajah di sebelah AB ialah perentas. Okey, AB ialah perentas. Okey. Dan jari OP dilukis berserenjang dengan AB. Okey, berserenjang tu apa? Berserenjang adalah 90 darjah. Ini namakan serenjang. Faham tak? Faham kan? Itu adalah namanya serenjang. So, makanya kalau ada perentas di bawah ni AB, lepas tu dia lukis jari berserenjang dengan AB, maka A ke P ni, bukan A ke P lah, A ke tengah ni, panjang dia sama daripada tengah ke B ni. Sebab apa? Dia membahagi perentas. Dia membagi perentas tu kepada dua bahagian yang sama. Sebab itulah panjang dia sama. Boleh? AN sama dengan ND. Nampak tak? Okay. So, kalau daripada sini, lepas tu kamu lukis pula jejari di AO dengan OB, maka kamu dapat dua apa? Dua segitiga. Dua segitiga yang sama kaki kan yang ni? Yang ni sama dengan yang ni. Kejap sebab yang bawah ni tak sama ni segitiga sama kaki ke segitiga satu lagi apa? Sisi, sama sisi. Nanti kamu cek. Sama sisi. Yang ni sama sisi kan? Sama kaki. Sama kaki. Okey, sama kaki. Kalau sama sisi yang sama kan, semua sama kan? Ni sama sisi. Kalau yang ini dinamakan sama kaki sebab dua je yang panjang sama. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Yang segitiga ni dipanggil kongruent. Kongruent, okey? Ni nampak ni, kongruent. Nampak kan? Panjang kan? Panjang pula, nampak kan? Okey? Panjang ni sama Alright. Seterusnya
Pembahagi dua sama serenjang bagi suatu perentas merupakan jejari bulatan itu. Atau pembahagi dua sama serenjang bagi suatu bulatan mesti melalui pusat bulatan itu. Misalnya, PQ ialah perentas bagi sebuah bulatan apabila dilukis pembahagi dua sama serenjang AB melalui pusat bulatan. Okey. Okey, maksudnya kalau di sini macam mana kamu nak lukis adalah senang je. Cocok di Q. Lepas tu kamu kena nak lukis, ni cara nak lukis jejari yang berserenjang dengan perentas kiranya kamu kena ada perentas dahulu. Nampak? Ada perentas dahulu. Lepas tu kamu cocok di Q. Okey, nak kamu cuba dulu. Okey. Sekarang saya nak kamu lukis bulatan yang berjejari. Bulatan yang berjejari 3 cm juga 3 cm. Okey, 3 cm. Okey. 3 cm, 3 cm. Ini 3 cm. Ini 3 cm. Okey. Lepas tu kamu lukis perentas. Lukis perentas PQ yang panjang dia adalah 2 cm lah. So nak buat 2 cm. Buat 2 cm saja. 2 cm. Kependek sangat. 2 cm lah. Perentas 2 cm. Boleh? Boleh tidak? Boleh. Buat perentas PQ macam ni lah. Sebuat perentas. Kiranya kamu buat dahulu bulatan dan buat perentas. Okay? Dapat tak? Okay, buat dulu. Saya nak ajar cara melukis jejari yang berserenjang dengan perentas membagi dua sama perentas itu. Pembahagi dua serenjang Nama dia adalah pembahagi dua serenjang. Okay. So, kamu ambillah jangka lukis kamu. Cocok. Cocoklah di Q. Panjangnya tak kisahlah berapa. Cocok di Q. Lepas tu kamu tanda di atas sini. Tanda. Panjang dia sikit je. Tanda. Okay, cocok di Q. Lepas tu kamu cocok di P pula. Panjang dia masih sama Panjang jangan ubah. Cocok di P, lepas tu tanda di sini pula. Lepas tu, still cocok di P, tanda di bawah pula. Tanda di bawah. Lepas tu cocok balik di Q, tanda di bawah pula sini. Nampak tak dia ada satu titik ni? Di sini adalah dia punya pusat di sini. So dekat sini nampak tak ada satu titik yang bersilang Kat atas ni pun ada satu titik yang bersilang. Maka kamu kena garis lurus melalui pusat. Bertemulah di sini. Maka ini adalah dinamakan kamu nak lukis dia punya pembahagi dua sama serenjang lah. Di sini, okey? Boleh? Dapat tak? Ke saya cakap seorang-seorang? Dapat kan? Okey. Good. Seterusnya di sini. Perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Okey? So maksudnya kalau kamu ada dua perentas yang sama panjang, contohnya 2 cm. Contoh di sini 2 cm. F kepada D F ke D 2 cm dan di sini pun 2 cm. Okey, bila kamu lukis dua perentas yang sama maka kamu akan dapat dua lengkuk yang sama panjang juga. Okey, dua lengkuk yang sama panjang. Okey, di sini.
Dua lengkuk yang sama panjang. Contohlah di sini adalah 3 cm lah. 3 cm. Yang bawah pun mestilah 3 cm. Takkanlah lebih pula. Dah dikata kat sini kalau ada dua perentas yang sama panjang, maka dapatlah lengkuk yang sama panjang. Okey, boleh? Boleh. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh cikgu. Okey, good. Di sebaliknya lengkuk yang sama panjang menghasilkan perentas yang sama panjang. Maksudnya kalau kamu ada lengkuk yang sama pula, macam ABC ni sama panjang dengan FED ni sama panjang, automatically dapatlah perentas yang sama. Okey? Boleh? Boleh. Senang kan? Alright, seterusnya perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Perentas mana perentas? Perentas contoh FD ataupun AC. FD atau AC adalah sama jarak dari pusat bulatan. Adalah sama jarak dari pusat bulatan. Betul ke? Maka kita tengok di sini, okey? Dalam raja di sebelah, jika AC, mana AC? AC sama dengan DF. Sama dengan DF di sini DF, okey? Maka ON sama dengan OM. ON di sini, ON. OM pun di sini. Itulah dinamakan perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan di sebaliknya. Nak katanya, kalau kamu ada perentas lah, kalau kamu ada perentas, okey? Perentas di sini. Dan perentas di sini. Ada dua perentas. Maka kalau dari pusat menyentuh kepada perentas, panjang dia sama. Tak kira kat mana-mana. Contoh lagi seboleh bagi Contoh lagi seboleh bagi. Kalau di sini. Di sini, panjang dia sama dengan perentas yang ketiga-tiga ni. Panjang dia sama. Seboleh kata memang sama panjang dia. Kalau dia panjang sama, maka ke O kepada menyentuh pada perentas ni sama panjang. Dan dia mesti 90 darjah. Gitu. Faham tak? Senang kan? Faham? Senang. Faham. Senang. Okay, good. Seterusnya. Okay. Pusat dan jejari bulatan. Okay. Jom kita baca sesama. Satu. Diberi sebuah bulatan. Lukis dua perentas A, B dan C, D yang tidak selari. Okay. Kira kamu lukis A, B dan C, D dululah. Kamu lukis dia punya perentas. Yang inilah perentas dia. Okay, bila kamu dah lukis perentas, dengan menggunakan jangka lukis, bina pembahagi dua sama serenjang bagi A, B dan C, D. Okay. Yang ini yang saya ajar tadi. Macam mana kamu nak lukis dua sama serenjang. Iaitu kamu contoh kalau kamu nak buat daripada perentas A, B ni, cocok di A, cocok di B, cocok di B dulu. Tanda dekat sini. Tanda satu. Lepas tu cocok dekat B pula. B lagi lah, tanda kat bawah pula. Tanda atas, tanda bawah. Itu cocok B. Lepas tu cocok A. Tanda atas, tanda bawah. Nampak dua silang kat sini. Satu dekat sini dengan satu kat sini. Garis. Inilah dinamakan pembahagi dua serenjang. Boleh? Lepas tu kamu buat pula untuk perentas CD ni. Cocok C, tanda atas, tanda bawah. Cocok D, tanda atas, tanda bawah. Nampak dua bersilang di sini. Garis. Di sinilah dua sama serenjang. Pembahagi dua sama serenjang. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh kan? Alright. So, seterusnya kamu sambungkan O kepada titik B. Maka OB tu lah jejari. Contohlah ni contoh cara nak lukis. Boleh? Senang je kan? Tak susah lah. Easy peasy je ni. Pejam mata tak boleh buat lah. Kena buka mata. Okay? Seterusnya,
Contoh 6. Okey, kita tengok contoh Dah nak habis dah ni. Sikit lagi. Okey, seterusnya. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O ya. EGF. EGF tu adalah apa? Perentas. Saya tanya, saya jawab. Okey? Berentas. Okey, perentas. Okey. So panjang dia adalah 24 cm. Okey. Diberi OG 5 cm. Cari jejari. Okey. Di sini jejari adalah senang je. Jejari kamu kena pergi kepada titik pusat bulatan di sini. Titik O ni, pusat bulatan. So, bila nak cari jejari kamu kena gariskan sama ada di sini ataupun di sini. Ada dua cara kamu nak cari. So, pertama sekali kamu kena tahu berapa panjang di sini, GF. Okey. Dan kamu dah tahu dah panjang OG diberi kan. Sekarang barulah kamu kena cari OF. Okey. Nak cari OF ni macam mana? Guna Pythagoras theorem. Okey, di sini nampak. So, macam mana kamu nak cari GF dulu? Kamu cari GF dulu lah, senang nak cari GF. Allah, GF kan. Janganlah cari girlfriend. Ni cari GF di sini, GF di sini bukannya girlfriend. Okey? GF di sini adalah 24 bahagi dengan 24 bagi 2. Betul tak? Betul. Sebab Betul, GF betul. tu Bagi 2. adalah pembahagi di sini pembahagi nampak. EGF di sini adalah 24. Kalau kita nak cari GF je adalah kita bahagikan 2 lah. Sebab di tengah-tengah kan di sini perentas ni dibahagikan 2. Maka di sini sahaja maka dia dapat 12. Okey. Dapatlah 12 cm untuk GF. Okey, nampak kat sini. So kamu nak cari OF. Nak cari OF ni, kamu ingat tak lagi Pythagoras theorem? Apa ingat Pythagoras theorem? Ingat kan yang A kuasa salah. Padam. A kuasa 2 kan? A kuasa 2. A kuasa 2 tambah B kuasa tambah B kuasa 2. Sini. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, silap. Tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 kan? C kuasa 2. Betul. Sama dengan C kuasa 2. Okey. Alright. So, kalau kamu nak cari OF, okey, kiranya ni A, kamu anggap ni A, di sini B dan OF ni adalah C, okey. So, OF adalah, nampak OF, di sini. OF ni, kiranya C ni adalah yang paling panjang dia punya hypotenuse. Okey, C adalah hypotenuse, okey. Jangan keliru hypotenuse macam ni je. Kamu je lah sendiri hypotenuse sesusah nak tulis. Okey. So, kamu tulis OF kuasa 2 sama dengan OG kuasa 2 tambah GF kuasa 2. Okey. OG kamu dah dapatkan tadi. OG diberi adalah 5 cm. Maka kamu gantikan sahaja kepada OG. Maka dapatlah 5 kuasa 2. Tambah GF kuasa 2 apa? GF pun kamu dah dapat 12. Bila kamu dapat 12, gantikan je lah. Dapatlah 12 kuasa 2. Lepas tu tekan kalkulator. Senang. Tekan kalkulator. Dapatlah 169. So, dah siap ke belum? Belum kan? Sebab kita nak cari OF sahaja, bukan OF kuasa 2. Makanya OF adalah bukan bahagi. Kamu kena buat punca kuasa. Punca kuasa 2 bagi 169. Sebab kuasa 2 kalau dibawa ke kanan ataupun ke kiri dipindahkan maka dia akan jadi punca kuasa 2. Okey, silap. 9. Okey. So, tekan kalkulator. Dapatlah jawapan dia adalah 13 cm. Boleh? Boleh. Okay, good. Seterusnya. Yang ini penyelesaian masalah. Contoh yang agak sukar, okay? Agak sukar sedikit. Okay.
kita tengok, kita baca sama-sama. Contoh 7. Rajah di sebelah menunjukkan keratan rentas bagi sebatang kayu balak berbentuk silinder. Berbentuk silinder macam mana? Berbentuk silinder, bentuk 3D. Kamu belum belajar lagi kan? Okey, saya akan ajar. Bentuk straw tu adalah 3D itu adalah silinder. Contoh dia. Straw pun silinder kan kayu balak, kamu pernah nampak kayu balak tak? Kayu balak kan panjang macam ni. Itu adalah bentuk silinder, okey? Dan terapung di dalam air. Panjang perentas permukaan air itu ialah 40 cm. Okey, dah diberi di sini. Dan tinggi bahagian kayu balak yang berada di atas permukaan air itu ialah 5 cm. Okey. Makanya daripada lilitan titik di sini kepada perentas ini adalah 5 cm. Okey. So, dia nak cari apa? Cari jejari keratan rentas kayu balak itu. Maka kamu kena cari jejari. Okey. So, kamu kena buat apa? Kena cari dulu dia punya titik tengah di sini. Buat dulu titik tengah di sini. Okey, bila kamu dah tahu titik tengah di sini, maka kamu buat juga macam cara macam tadi sebelum ni. Kamu buat jejari menyentuh ke perentas. Jari menyentuh ke perentas. Nampak? Jari menyentuh ke perentas. Okey. Ini pun jari menyentuh perentas. Okey. 8.40. Okey. So, ni adalah jejari Ni adalah jejari. Okey. Sini pun adalah jejari. Okey. Tetapi di sini jejari, okey, jejari di sini semua jejari. Tetapi sebab ada 5 cm, maka kalau kamu nak cari di sini saja, okey, di sini saja, di sini adalah jejari tolak 5 cm. Betul tak? Betul. Okay, good. So, macam biasalah nak carinya, senang aja, guna Pythagoras. Nampak tak? Ini adalah segitiga. Nampak kan segitiga? Okay. So, panjang dekat sini berapa? 20 kan? Sebab apa 20? Sebab panjang daripada A ke C adalah 40. Bila 40 bahagi 2, maka kamu akan dapat 20. Okay. So, kiranya kamu dah dapat satu segitiga. Kiranya kamu lukis barulah satu segitiga di sini yang berjejari panjang di sini J, panjang di sini 20. Dan panjang di sini adalah J tolak 5. J tolak teruk ni. Tolak 5. Okey, ni J. Alright. Okay, so yang mana C, yang mana A, yang mana B. Okay, yang C yang paling panjang. Okay, yang C yang paling panjang iaitu dia punya di sini AO ni. B tak kisahlah sama ada di sini ataupun di sini. So sini A lah. Okay, so senang je carinya. OA kuasa 2 sama dengan OB kuasa 2 tambah AB kuasa 2. Maka kamu gantikanlah sahaja J ni, OA kepada J, OB kepada J tolak 5 dan AB kepada 20. Lepas tu kamu gunalah rumus algebra tu. Kamu kena jadikan J di satu rumah saja. Kamu kena alih-alihkan. Okay. So kita tengok kita selesaikan dahulu. Okay. Yang pertama ni adalah J tolak 5 dikuasakan 2 ke semua ni. Maka kamu kena buat kembangan. Okay. Bila kamu buat kembangan, J darab J, lepas tu J darab negatif 5, lepas tu negatif 5 darab J, lepas tu negatif 5 darab negatif 5. So dia jadilah J kuasa 2 tolak 10J tambah 25. Lepas tu kamu cari pula 20 kuasa 2 ni berapa? Dapatlah 400. Okay? Lepas tu kan sekata dia nak apa? Dia nak satu je J kat dalam rumah tu. Maka kamu kumpulkanlah J ni dulu. Kumpulkan J dulu ni ke sebelah sini dulu. So dia akan jadi J kuasa 2 tolak J kuasa 2 tambah 10J.
Nampak J kuasa 2 tolak J kuasa 2. J kuasa 2 bunuh J kuasa 2. Matilah dua-dua tu. Habis. Tinggallah 10 J sahaja di sini. Yang belah sana tinggallah tambahkan 425. Lepas tu kamu nak J sahaja, kamu kena pindahkan 10 ni. Kalau darab, pindah ke sana akan jadi Bahagi. Alright, bahagi. So 425 bahagi 10 maka kamu akan dapat 42.5. So jejari keratan rentas kayu balak itu ialah 40.5 cm. Itu sahaja. Faham ke tidak? Faham. Faham. Alhamdulillah. Maka habislah sudah. Ngam-ngam. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. So saya akan buat conclusion balik. So saya dah ajar tadi. Pertama adalah sifat bulatan. Okay, sifat bulatan. Ingat tak sifat bulatan? Diameter yang mana? Ingat. Diameter yang panjang ni kan, daripada ujung ke Yang ujung. panjang. Perentas yang mana? Sini. Tu perentas. Perentas dia 40 tidak cm. menyentuh pusat. Okey. Lengkuk di sini, contoh lengkuk minor, sini lengkuk major. Kalau ada sektor, okey. Alamak. Ni sektor kan. Ni sektor minor. Alamak. Ni sektor minor, ni sektor major. Okey, semua tahu kan yang tu? Tembereng mana? Tahu. Tembereng. Tembereng kalau ada perentas, ni namakan tembereng major, tembereng minor. Dan ini tembereng major. Tembereng Okay? major. Alright, good. Seterusnya sahaja cara kita nak lukis. Nak lukis macam nak lukis bulat, macam nak lukis diameter, macam nak lukis jejari, nak lukis sektor. Itu saya dah ajar, okey. Seterusnya adalah sifat simetri perentas yang saya bagi tahu tu lah. Ada berapa? Ada lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4 lebih kurang, 5 lebih kurang. Yang pertama adalah saya ulang balik lah nampak kat sini. Saya nak recall balik. Okey. Yang pertama di sinilah. Bila kita ada satu jejari dan satu lagi adalah perentas, maka kalau kamu buat pembahagian dua serenjang di sini, maka kamu akan dapat dua segitiga yang sama. Nampak? Sama luas dia Alright. Seterusnya saya ajar cara nak lukis pembahagi dua serenjang ni lah. Okay. Lepas tu di sini pula kalau kamu ada dua perentas yang sama panjang FND dengan AC, maka kamu akan dapat lengkuk yang sama panjang juga. Dan seterusnya jika kamu gariskan daripada pusat ke perentas, maka kamu akan dapat panjang yang sama juga. Okey? Boleh? Senang kan? Boleh. Senang. Alright, good. Dan seterusnya sebagai contoh cara nak cari jejari lah. Itu sahaja untuk hari ini. Alright. Okay. Jadi terima kasih semua. Okay. So saya akan bagi latihan di dalam Google Classroom, Google Classroom pula, dalam Telegram. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Thank you semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright.